Semalam Darah Muda bicarakan tentang graduan dan juga pekerja belia yang nak demand gaji. Jadi hari ini kami bawakan kepada anda wakil daripada agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang akan cuba menawarkan solusi kepada persoalan kita bangkitkan semalam. Ya. Dan hari ini perbincangan kita adalah menjurus kepada potensi institut kemahiran ini yang mampu melahirkan graduan yang berkeboleh pasaran, boleh jual student-student ni. Sebab apa kemahiran yang ada tu. Dan bersama kita di studio Muhammad Faizul Hashim yang merupakan Ketua Cawangan Hubungan Industri IKTBN Dusun Tua. Jadi Cik Faizul, kalau dulu tak tahulah dulu atau sekarang, stigma masyarakat terhadap institut kemahiran ni. Kalau anak dapat result PT3 ke SPM yang tak mencapai target, okeylah, last choice hantar dekat institut kemahiran. Jadi stigma masyarakat hari ini bagaimana? Terima kasih pada soalan tu. Memang soalan tu lah yang selalu dibangkitkan oleh masyarakat sekarang. Dan sekarang kita tengok stigma tu semakin hari dah semakin kurang lah. Disebabkan oleh daripada statistik yang memohon untuk masuk ke institusi TVET ni dah makin meningkat. Jadi dekat situ pun kita dah nampak lah dia punya stigma masyarakat tu dah, ataupun persepsi masyarakat berkaitan dengan institusi TVET ni tak macam dululah. Sebab kerajaan pun banyak bantu kan untuk naikkan image TVET tu. Sebab sebenarnya orang yang dekat di luar sana tu dia tak faham berkaitan dengan kemahiran dan akademik. Sebab akademik dan kemahiran ni adalah dua cabang yang berbeza sebenarnya. Kita tak boleh satukan dia. Sebab ada yang graduan ni dia memang minat untuk masuk ke akademik dan ada yang minat masuk ke kemahiran. Jadi saya nampak semakin hari persepsi masyarakat dan parents ni dah berubah lah. Ya, saya nampak perubahan tu sebab beberapa tahun lalu kita nampak ada cerita yang tular kan, mana student yang lepasan TVET ini buat kerja angkat crane tapi gajinya sangat mahal. So orang sangat pandang tinggi. Tapi tinggal lagi persepsi yang masih kekal ialah TVET ni kerja kilang, kerja angkat besi. Mungkin Cik Faisal boleh kongsikan TVET ni apa sebenarnya? Kemahiran dan vocational tu memang kerja-kerja kilang ke ada bahagian yang lain? Sebenarnya TVET ni dia luas. Sebenarnya TVET ni lah kita boleh melahirkan pekerja mahir dan toke, ataupun kita nak bagi tahu kata pengusaha ataupun pemberi kerja kepada orang lah maksudnya. Jadi dekat situ bukannya calang-calang lah kalau orang nak masuk ke TVET ni. Apabila Faizul cakap tentang menjadi pengusaha, itu maksudnya TVET ini sebenarnya mampu melahirkan graduan yang bukan sahaja job seeker, cari kerja je, tapi job creator, boleh mencipta kerja. Jadi bagaimana IKTBN boleh melahirkan kedua-dua graduan yang ada value ini, job seeker and job creator? Kita di Kementerian Belia dan Sukan lah, kita di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara ataupun IKTBN, AKBG ke, kita ada macam, maksudnya dia punya program dia tu, modul dia tu, dia memang begitu structured lah maksudnya. Dia ada 80% yang berkaitan dengan kemahiran, dan yang 20% tu adalah untuk yang bina insan. Dalam 80% pula kita pecahkan kepada 70 teori, 70 amali dan 30 atau praktikal 70% dan 30% tu adalah dalam teori. Yang program bootcamp ni ke? Tak. Yang tu lain. Yang ini yang kita cerita berkaitan dalam IKTBN yang full time saja. Yang sepenuh masa.
Baik. Jadi dekat situlah yang macam program bootcamp tu adalah program tambahan lah. Mungkin boleh ceritakan sikit kau tentang program bootcamp yang kita akan bincangkan lebih lanjut dalam malam ni. Alright. Okey. Program bootcamp ni dicetus lah pada tahun 2014 lagi. Dalam program transformasi IKBN 2014-2016. Dia daripada situ lagi dia dicetus. Objektifnya adalah untuk ataupun dia punya untuk melahirkan belia yang boleh terus bekerja. Maksudnya dalam masa yang singkat. Program bootcamp ni kita panggil dia akan ada jaminan kerja selepas tu. Ya, dia terus dijamin kerja. Maksudnya dia program intensif. Dalam masa sebulan hingga ke 3 bulan, program intensif dan dijamin pekerjaan. Okey, bersama dengan kita. Bila bercakap tentang dijamin pekerjaan, kita ada testimoni kita bawakan dalam talian kita. Okey, Nur Syazwani Mustafa, di mana saya dikabarkan dah join selama 2 bulan program bootcamp ini. Jadi apa yang menyebabkan Syazwani nak join program ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Menyebabkan saya nak join program ni sebab memandangkan saya punya course sendiri Quran dengan Multimedia sebelum ni yang saya berambil di universiti saya. Jadi saya rasa menarik minat saya graphic designer macam graphic designer seronok lah. So saya nak explore lebih lagi tentang graphic designer. Dan bila saya masuk sini saya tengok macam saya tengok pelajar sijil ni dia bukan yang biasa-biasa. Sebelum yang kita anggap ni macam pelajar sijil ni macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya dia bagus. Yang bukan biasa-biasa tu apa tu Syazwani? Mereka lebih mahir daripada saya sendiri. Sebab saya lebih kepada teori dan mereka saya nampak lebih kepada kemahiran mereka fokus terhadap graphic design. Ya, Syazwani. Saya nak kaitkan sikit dengan isu semalam yang kita bincangkan. Sebab Syazwani saya fahamkan ada sarjana muda Al-Quran dan Multimedia daripada Universiti Sains Islam Malaysia kan. So mungkin sedikit nakal lah soalan ni kan. Ijazah hampa tu tak mengaji multimedia ke sampai hampa kena ambil sijil ni baru boleh masuk dalam pasaran kerja? Apa belum balik? Hampa punya ijazah tu tak cukup power ke sampai kena ambil izin tambahan baru boleh dapat kerja? Bukan, bukan saya nak cakap ada ijazah tak boleh dapat kerja. Tapi kalau kita tengok industri sekarang, semua minta kepada pengalaman. Jadi saya fikir macam mana saya nak minta kerja sedangkan saya sendiri tak ada pengalaman. Sedangkan kalau dalam intern saya hanya diberi tempoh 3 bulan dan bagi saya itu tak cukup untuk pengalaman kat saya. Jadi saya nampak bila saya scroll Facebook hari tu macam seronok, macam menarik perhatian saya. Jadi saya terus cakap okeylah saya nak join dan alhamdulillah saya bersyukur saya dapat diterima oleh IKBN Kuala Langat dan KBS dapat masukkan saya menjadi join peserta bootcamp. Seperti kita dengar tadi, Syazwani backgroundnya Quran. Sebagaimana relate antara Quran Islamik dengan graphic design ni? Satu dunia yang berbeza, but how you relate? Adakah menghasilkan produk graphic design dalam bentuk Islamik atau bagaimana? Boleh juga sebab kalau kita tengok graphic design dia sekarang orang lebih suka tengok kepada grafik berbandingan teori kan, macam tulisan-tulisan orang tak minat sangat. So orang lebih kepada grafik macam typography, macam kita buat banner contoh. Kita buat banner kita lebih kepada ke arah syar'i macam tu. Contohnya kalau kita buat apa-apa program kita bolehlah relate-kan dengan Islamik. Kalau kita graphic designer ni kita buat ni kan macam ada juga kita buat logo ke macam itulah. Ya. Kalau saya balik pada Cik Faisal, pergi grafik ni hanya satu
daripada banyak lagi program bootcamp. Boleh mungkin jelaskan sebab ramai minat katanya sampai lebih-lebih orang nak masuk ni. Okey, untuk perancangan pelaksanaan bootcamp pada tahun 2020 ni, kita merancang 27 program sebenarnya. Wow, 27 program. Di semua ILKBS lah yang terlibat untuk membuat program ni. Kita mensasarkan lebih kurang 548 peserta pada tahun ni. So kalau macam Syazwani tadi, dalam kategori 27 program tu lah. Ya, dalam tapi itu baru satu. Itu baru satu bidang ada bidang lain. Ada lagi bidang lain. Contohnya kalau yang di Dusun Tua, kita buat program penyelenggaraan rel. Yang itu kita bekerjasama dengan Prasarana Malaysia Berhad. Iaitu Rapid Rail kan. Untuk melahirkan technician yang rail ni. Maksudnya technician untuk repair rail lah. Maksudnya rail kereta api kita tu, LRT, MRT. So habis program terus buat MRT di Kuala Lumpur lah. Macam tu lah. Dan yang antara yang lainnya adalah dengan program scaffolding, itu daripada KBN Jembung. Lepas tu antaranya lagi program ceramic coating. Ceramic coating kan, kita contoh kalau kita peminat kereta ni, kalau dia beli kereta, selalunya dia tak naklah kereta dia calar, dia nak kereta dia berkilat, dia sentiasa kan. Jadi kita buat ada satu program ni dengan salah satu syarikat industri di luar sana, Top Body. Dia memberikan cadangan supaya kita buat ni, supaya selepas tu pelajar ni ataupun peserta ni sama ada dia boleh bekerja di dalam bidang tu ataupun dia boleh buka bengkel sendiri. Itu yang job kereta itu yang job kereta tu. Ya, itu baik. salah satu lah daripada dia. Dan banyak lagi kalau saya nak sebut ni panjang sangat. Betul. Jadi kalau pada pandangan tuan lah, program dah banyak, kemahiran macam-macam boleh belajar. Jadi dalam situasi pandemik sekarang, belia seharusnya fokus kepada upskill ataupun reskill, tambah kemahiran yang sudah yang lain. Saya rasa dua-dua perlu. Tetapi kita pergi kepada reskill dululah untuk permulaan ni kan. Sebab kita kalau boleh kita nak cari belia-belia yang belum bekerja lagi ataupun yang selepas dia SPM ke, ataupun dia, sebab kita mensasarkan banyak golongan belia-belia ni, antaranya belia tercicir, yang mengganggu. Ya, dah sampai 5% kadar pengangguran sangat tinggi. 5.3. Itu dah nak sampai bulan Mei hari tu, perangkaan bagi tahu 800,000 penganggur di Malaysia setakat ni. Dengan angka tu, bootcamp tak ada hasrat untuk kembangkan lagi. Takkan 500 je. Ramai ni belia nak masuk program ni. 10,000 ramai. Kita cuba sebab bukan program bootcamp saja. Di bawah program yang skim perantisan nasional tu, memang kita ada buat banyak lagi program-program lain untuk kita nak tackle. Kita mensasarkan lebih kurang 5,000 untuk kita nak cuba cover untuk Kementerian Belia lah. 5,000 peserta ataupun peluang pekerjaan kepada diorang ni. Hmm. So MyGig sasar 1,000, SBN sasar 5,000, baru 1,500, mungkin 500. Dan mungkin kita nak tanya Syazwani, permulaan bagaimana detik-detik nak join tu? Adakah ia recommendation ke, nampak dekat iklan ke, atau bagaimana? Permulaan saya asalnya recommendation dan saya sendiri tengok iklan dia dan saya rasa ia menarik perhatian saya. Jadi sebab saya hanya belajar basic dan saya ingin mengambil peluang melalui program bootcamp ni untuk mengeksplorasi lagi tentang graphic designer. Kemudian Syazwani kongsikan apa yang berlaku di belakang Syazwani tu. Mak-mak tu ramai yang pakai laptop iMac tu, mahal. Kalau nak tahu, mak-mak dekat KBN Kuala Langat ni menyediakan kemudahan seperti iMac ya. Saya sendiri tak pakai iMac. Okey. iMac ya. Tengah buat task. Baik, itu antara mereka semua tengah buat task.
I see. So infrastruktur yang disediakan tu memang up to date lah. Okey, baik. Kita nak bincang lagi tentang perkara ini, tapi kita kena berehat sebentar dan bertemu lagi selepas ini dalam Darah Muda. Kembali lagi dalam Darah Muda dengan topiknya Belia Mahir Berkejaya. Dan hari ini kita bersama dengan Muhammad Faizul Hisham, Ketua Cawangan Hubungan Industri IKTBN Dusun Tua. Baik. Hari ini kita dalam era milenial, Industry Revolution 4.0. Jadi bagaimana institut IKBN ini segala program infrastrukturnya pada segi logistik dan sebagainya on track dengan IR 4.0? Okey, bagus juga tu. Sebab kita tak boleh, orang kata, kita tak boleh lari dengan revolusi industri ni. Disebabkan oleh semua negara ataupun semua industri perlu ke arah tu. Disebabkan oleh digitalization, Internet of Things, semua benda tu. Dan kita sedikit sebanyak memang kena follow. Kalau kita tak follow, kita akan ketinggalan lah. Institusi kita ni akan ketinggalan lah. Maksudnya IKTBN ni ataupun KBS memang ada berhasrat untuk upgrade kita punya ni. Dah macam-macam lah. Di IKBN Paguh kita dah masuk peralatan-peralatan yang dah menepati IR 4.0 ni lah. Maksudnya infrastruktur yang disediakan tu memang relevan dengan industri yang sedang guna, contohnya mesin automotifnya ke? iMac macam tadi Syazwani guna. Okay, so sama level. Sama. Dan kita ada juga cadangan untuk retrofit kita punya contoh kalau di IKTBN Dusun Tua tu kita ada mesin berkaitan dengan CNC kan, ataupun mesin yang konvensional. Ni more technical sikit lah kan. Kita upgrade dia supaya dia boleh berkomunikasi dengan komputer. Dan dia boleh, contoh macam pengajar kita duduk di dalam bengkel, boleh transfer terus data direct terus. Itulah. CNC tu mesin buat roti ke? Bukan. CNC tu adalah mesin yang untuk buat part lah ataupun buat produk. 3D printer ke? Bukan. Yang ni CNC ni dia ada CNC milling, CNC turning. Dia ada yang conventional. Dia more kepada besi lah. Membentuk besi tu. Untuk bentuk besi. Contoh kalau dia ada macam-macam lah. Ada 3 axis, 4 axis. Kalau yang 5 axis tu boleh bentuk muka kita. Kita boleh scan muka kita tu. Kita boleh boleh jadi macam muka kita tu, besi lah. Macam Mission Impossible tu. Ya, macam tu. So, teknologi sehebat itu dah ada dekat IKBN? Sudah ada. Wow, so kita nak tanya juga Syazwani. Dan dah jadi peserta bootcamp ni, apa perasaan dengan menggunakan fasiliti, infrastruktur yang memang up to date sebagai seorang yang memang minat dalam grafik? Perasaan, pengalaman, perasaan? Saya rasa teruja sebab saya masuk lab macam, wow, iMac macam tu. Lepas tu, saya rasa macam, okey, aku tak pernah guna. So macam, first time macam orang kata tu macam, culture shock. iMac. Jadi saya pun, okey, saya guna fasiliti yang digunakan. And kalau untuk pengetahuan semua, program yang dianjurkan ni free. Dan juga mendapat allowance. Pengalaman saya kat sini, pengalaman saya kat sini, saya rasa happy dan belajar banyak benda baru tentang graphic designer. Terutama sekali, saya juga didedahkan tentang digital marketing menggunakan saluran Facebook yang orang ramai sedang gunakan sekarang. Kalau kita perasan, ramai para peniaga yang menggunakan platform Facebook sebagai platform online, bisnes online. So, Syazwani pun didedahkan dengan aspek keusahawanan sepanjang program tu? Yes. Dan macam ni, nak kata kat sini kalau graphic designer tak semestinya saya hanya belajar kosong saja. Saya dikaitkan dengan digital marketing dan dari situ saya juga boleh membuat bisnes melalui ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Encik Shah iaitu founder Akar Digital yang berkolaborasi bersama
IKBN Kuala Langat. Baik, mungkin kalau Cik Faizul boleh share lagi apa daya tarikan program bootcamp ni. Dengar Syazwani share memang bombastik sangat poin dia. Okey. Apa lagi daya tarikan? Bagi saya daya tarikan dia, kita kalau boleh kita nak pergi sesuatu institut tu, kita nak dapat kerja, betul tak? Itulah daya tarikan yang paling besar lah bagi saya. Job placement tu. Job placement. Ataupun dia ada dalam bootcamp ni pun juga dia panggil place and train. Bukannya train and place. Selalunya kita dengar train and place kan, betul tak? Kalau macam sekarang ni latihan industri tu train and place. Ya. Okey. Betul tak? Tapi betul? Ini dah terbalik. Dia place dulu baru kita train. Maksudnya tu kita dah deal dengan industri supaya dia ambil dulu peserta-peserta ni sebagai pekerja, baru dia train. Maksudnya dia jaminan tu dah ada. Jaminan tu dah ada. Dia dah sign dah. Maksudnya bekerja. Macam itulah. Itu yang paling jaminan tu dah ada. Macam Syazwani pembantu pelakon grafik di syarikat Akar Digital Sendirian Berhad. Jaminan kerja tu dah ada dah dekat company ni. Okey. So jadi apa nasihat Syazwani untuk belia di luar sana yang masih lagi ragu-ragu, yang masih lagi cari peluang nak cari kerja, cari ruang untuk inilah dalam bidang pelakon grafik ni. Okey, nasihat saya kalau untuk para belia kat luar sana, kalau anda rasa anda seorang penganggur, anda jangan risau sebab kerajaan dah tawarkan berbagai-bagai program seperti bootcamp di IKBN Kuala Langat ini yang berkolaborasi dengan syarikat Akar Digital yang foundernya sangat baik dan terbaik. Sepanjang mengajar kami, dia sangat bertolerasi, dia memahami kami, dia tak macam seolah-olah lecturer dengan student, bukan. Jadi dia profesional tapi dalam masa yang sama dia boleh anggap kami macam adik-adik dia, kawan-kawan dia, macam tu. Terima kasih jadi banyak. Jadi kalau kat sana Ya. Okay. Soalnya sambung lagi ke? Saya bagi 3 saat boleh ke? Boleh. Jadi kalau rasa macam penganggur, macam tak ada, macam rasa buang masa, okey, ambil peluang untuk masuk program-program yang boleh mendapatkan sijil kemahiran seperti ini. Ya, maksudnya Syazwani. Cik Faizul tadi sebut tentang antartarikan tu, saya baca ada kerjasama yang sangat erat dengan industri. Dan mereka ni memang terlibat langsung dengan program bootcamp. Berapa ramai yang terlibat tu? Dan macam mana penglibatan mereka dalam program? Okey. Untuk kita bila berlakunya transformasi IKBN tu, kita memang menekankan berkaitan dengan kerjasama dengan industri. Bila kerjasama dengan industri ni, setiap institut ataupun kementerian belia sendiri di bahagian pembangunan kemahiran, dia mencari ataupun membuat kolaborasi dengan industri-industri yang orang kata multinational company, antaranya adalah Petronas. Petronas pun kita ada, Prasarana Malaysia Berhad, Sunway. Kita ada buat, dan bila ada orang kata hubungan yang rapat tu, jadi keyakinan kepada graduan-graduan ni. Baik. Dan untuk bekerja terus. Baik, betul. Di syarikat-syarikat yang macam ni lah. Baik, Faizul. Yakin dah ada, jaminan dah ada, macam mana nak daftar tu? Macam mana nak daftar? Akhir sekali kepada penonton yang dah excited dah. Sebenarnya mudah je nak daftar ni. Pergi ke kita punya Facebook, kita akan selalu iklan Facebook, website KBS, ataupun terus kalau susah sangatlah, pergi je ke institut tu. Pergi sajalah. Pergi saja ke institut tu, daftar je. Tetapi dia ada, sebab bila tapi kita akan ada melalui banyak saringan lah. Interview dan sebagainya. Kalau kuota kita ada 10 je, tapi yang datang 30, tak bolehlah kita nak bagi semua. So untuk penonton darah muda kena cepat. Kena cepat untuk ambil peluang tu lah maksudnya.
Jadi cepat grab peluang. Sebab hari ni kalau kita lambat rebut peluang, maka kita akan jadi orang yang ketinggalan. So kalau semalam kami bangkitkan tentang demand gaji, so saya kira malam inilah jawapannya. Terus tingkatkan kemahiran anda untuk memastikan masa depan yang kita masih muda, karier tu masih jauh. So ambil peluang ini. So saya ucapkan selamat hujung minggu pada semua penonton Orang Muda. Jumpa minggu depan. Ya, dan sebelum tu jom kita semarakkan rasa cinta kepada Guru Negara kerana dah 50 tahun dah ni guys. Okey, sekian daripada saya Ain Syuhada dan Irfan Faruqi. Jumpa minggu depan.